Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi tuan-tuan. Nanti saya minta maaf pada live sebelum ini sebab ada masalah teknikal sikit. Kalau berlaku sekali lagi, saya just pegang je lah phone ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung kepada surah An-Nasr. Episod yang ke-18 dah ni. Episod yang ke-18 surah An-Nasr. Jadi insya-Allah sebelum ini kita dah tengok beberapa surah. Daripada surah kita bermula daripada episod yang pertama, surah Ad-Duha. Alhamdulillah pada pagi ini kita dah sampai kepada episod yang ke-18 dah tuan-tuan, iaitu surah An-Nasr. Jadi pertama sekali saya buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih jumpakan kita, Allah masih himpunkan kita untuk sama-sama kita berada dalam kelas Al-Quran, insya-Allah. Dengan cara ini tuan-tuan, kita doakan moga Allah istiqamahkan hati kita, letakkan kekuatan dan semangat motivasi yang tinggi untuk kita terus untuk belajar Al-Quran, insya-Allah. Moga dengan cara ini kita istiqamah, dan cara ini kita akan sentiasa menuntut ilmu walaupun macam-macam ujian melanda kita, dugaan melanda kita, tapi dengan matlamat dan jelas, dengan motivasi yang tinggi, kekuatan semangat, maka insya-Allah kita akan berterusan untuk mencari ilmu-ilmu agama, mencari ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan cara itu kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi Abang Aman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke semua? Kalau boleh tuan-tuan, komen di ruangan komen, bagi tahu dulu adakah suara saya jelas ataupun tidak. Saya minta maaf tadi siapa yang ada join live sebelum ini, sebab ada masalah teknikal sikit. Jadi saya mengharapkan masalah teknikal tu tak berlaku lagi. Ada masalah dengan stand. Jadi tuan-tuan, pertama sekali komen di ruangan komen, adakah suara saya jelas ataupun tidak. Lepas tu tuan-tuan, yang kedua, saya berharap, saya tak paksa, saya berharap sahaja, dengan harapan yang sangat tinggi bahawa tuan-tuan share kan video ini, live ini. Dengan cara itu kita berharap ramai orang boleh dapat manfaat, ramai orang boleh dekat dengan Allah, ramai yang orang boleh belajar Al-Quran, insya-Allah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kita ni nak belajar Al-Quran dah, orang lain pun rasa benda yang sama tuan-tuan, dia pun nak belajar Al-Quran. Maka kita bawa inisiatif ini, kita mengajak dia. Mengajak macam mana? Kita share live ini, dengan cara tu pun dia boleh belajar Al-Quran, insya-Allah. Kita bantu dia. Itu kan tugas kita sebagai seorang Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan inilah antara tanggungjawab kita tuan-tuan, mengajak ke arah kebaikan. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita kena jalankan tanggungjawab itu, mengajak ke arah kebaikan. Dan inilah antara mengajak ke arah kebaikan dia, iaitu kita sebarkan live, kita sebarkan video-video bermanfaat supaya dia boleh beramal dengan video-video tu, beramal dengan amalan-amalan yang bermanfaat tu. Dengan selagi mana dia beramal, dengan cara tu tuan-tuan, insya-Allah makin dekat dia dengan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, selagi dia beramal dengan ilmu yang kita sebarkan itu, saham pahala itu akan berterusan masuk pada kita. Kita dah meninggal dunia, kita dah duduk dalam kubur, dalam barzah tuan-tuan, tapi dia beramal, dia hidup lagi, dia beramal berterusan. Dia ajar pula anak dia dengan amalan yang tuan-tuan sebarkan, berterusan lagi. Anak dia ajar pula ke kawan-kawan anak dia, berterusan lagi. Nampak tak? Sebab itu amal jariah ilmu ni adalah amal jariah yang sangat penting untuk kita sebarkan. Dengan cara tu kita mencari investment untuk akhirat, dan kita mewujudkan sekeliling yang memudayakan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ihsan Firdaus, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke belakang ni? Abang Aman jelas Ustaz. Kak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nora Mazin jelas Ustaz. Alhamdulillah lain dah okey. Dan jelas suara Ustaz, Alhamdulillah. Siti Rahimi, Alhamdulillah suara Ustaz jelas. Dalillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalillah Ustaz, Alhamdulillah. Su Abdullah, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Fikri Abdullah, Assalamualaikum Ustaz ni. Waalaikumsalam Fikri. Jadi tuan-tuan, pertama sekali saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama sharekan video ini dulu. Sebelum kita mulakan pada surah apa? Surah An-Nasr. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk kepada surah An-Nasr, surah yang ke-18. Daripada episod pertama kita, sekarang dah masuk pada episod yang ke-18. Episod yang ke-18, surah yang ke-18 tuan-tuan. Tak lama lagi, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan akan lihat bahawa surah An-Nasr ini dia dah nak habis dah tuan-tuan. Kita ada surah An-Nasr, lepas tu surah Al-Masad, Tabat Yada, lepas tu Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dah lama kita nak habis dah tuan-tuan. Nak habis dah surah-surah lazim ni. Nampak tak? Saya hanya minta tuan-tuan istiqamah. Tak lama dah tuan-tuan. Tak lama dah. Daripada episod yang pertama, saya ucapkan tahniah siapa yang boleh berterusan sampai ke sekarang ini. Kalau tak berterusan, baru masuk pun tak ada masalah. Yang penting kita nak belajar ilmu. Nampak? Jadi sekarang kita dah berada pada surah An-Nasr. Tak lama lagi. InsyaAllah esok kita masuk surah Al-Masad. Lusa masuk surah Al-Ikhlas. Lepas tu kita masuk surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu kita masuk surah An-Nas. Banyak dah tuan-tuan. Sikit je lagi nak habis dah. Nak habis dah surah-surah lazim. Moga kita semua istiqamah dalam belajar Al-Quran, insya-Allah. So Abdullah, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Siti Rahimi, sebarkan ilmu berterusan. Betul. Kak Sam Sulaiman, episod 18 surah An-Nas. Betul. Sebarkan ilmu. Dengan cara itu tuan-tuan, kita mengajak diri kita ke arah kebaikan, kita mengajak orang lain ke arah kebaikan, dan kita buat saham investment untuk akhirat. Kadang-kadang kita masuk saham dunia sebab kita nampak keuntungan dunia tu. Tapi adakah kita nampak keuntungan akhirat? Walaupun keuntungan akhirat itu kita tidak nampak dengan mata fizikal kita, tapi Allah dah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi dah cerita dalam hadis bagaimana ganjaran-ganjaran yang dia berikan kepada orang-orang yang beriman, dibalas kepada orang-orang yang sabar atas dunia, dibalas kepada orang-orang yang menuntut ilmu atas dunia. Banyak sangat tuan-tuan, besar sangat. Jadi kalau kita nak dalam golongan macam tu, kita sebarkan manfaat. Kita tidak perlu mengajar tuan-tuan, kita hanya perlu mengajar orang dengar ustaz yang mengajar. Itu je cukup dah. Asalkan kita mengajak ke arah kebaikan. Jadi jom, tanpa buang masa, kita sudah masuk pada surah Al-Nasr. Ada 3 ayat je tuan-tuan. Tak lama, ada 3 ayat je. Jadi pertama sekali, jom kita sama-sama buka dengan surah Al-Fatihah. Macam biasa, niatkan dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang soleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya mari kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW 7 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jom kita sambung surah An-Nasr. Macam biasa, jom mengembara. Bismillah. Mana ustaz nak bawa mengembara ni? Jauh pula mengembara dia tu. InsyaAllah. Jom. Cak tuan-tuan. Alhamdulillah, hari ni kita masuk pada surah An-Nasr. Jadi jom kita tengok surah An-Nasr. Okey, ada 3 ayat je tuan-tuan. Surah An-Nasr ni tak banyak, ada 3 ayat je. Jom sama-sama kita baca. Saya mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya baca, tuan-tuan boleh ikut bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, saya baca, tuan-tuan ikut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi saya baca. Ada benda penting pada ayat 1 ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey tuan-tuan. Apa benda penting pada surah nombor 1 ni? Saya kena tulis sebab surah nombor 1 ni agak penting. Pada surah ini, ayat yang pertama dia tanah ada perkara yang penting. Yang pertama, apa yang saya nak tegur pada ayat ini, macam biasa, macam saya tegur pada minggu lepas, pada semalam, Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Saya ulang sekali lagi, Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah baca dengan 4 atau 5 rakaat. Yang kedua, huruf sad jangan dibaca dengan huruf sin. Nasrullah, tak nak. Nas, tebal bunyi dia. Nas, bukan nas. Nas, tak nak. Kalau tuan-tuan sebut nas, salah. Tuan-tuan telah baca dengan huruf sin. Kita kena baca dengan nas. Nasrullah. Nampak tak? Tebalkan huruf sad. Ini yang paling saya nak tumpukan, iaitu bila mana kita berhenti pada huruf ta dan huruf ha. Macam mana tuan-tuan nak bunyikan? Kebanyakan orang, dia tak bunyikan huruf ha. Dia akan berhenti dengan huruf ta. Wal fat. Macam itu sahaja tuan-tuan. Salah. Tuan-tuan, saya ajar dalam kelas saya, pada pelajar saya, kalau kita nak berlatih sesuatu makhraj dengan makhraj yang betul, caranya adalah kita matikan huruf yang kita nak belajar. Sekarang kita nak belajar huruf ha, matikan huruf ha. Sebelum ni kita bagi alif baris atas. Apa bunyi dia tuan-tuan? Bunyi dia Bunyi dia apa? Bunyi dia Sekali lagi tuan-tuan bunyikan. Bunyi dia Jadi bila mana tuan-tuan nak berhenti pada ayat ini, tuan-tuan kena bunyi benda yang sama. Wal fath. Nampak macam tu tuan-tuan. Kalau saya baca secara slow-mo, bunyi dia seperti ini. Wal fath. Macam tu tuan-tuan. Sampai setara macam tu. Penting tuan-tuan, penting sangat-sangat. Sebab kebanyakan orang, dia akan buang huruf ha ni. Jadi bolehkah kita buang? Bolehkah kita tak bunyi huruf ha tuan-tuan? Tidak boleh, sebab huruf ha ni memang ada dalam Quran. Buang huruf ni memang berdosa tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh kita nak berhenti dengan huruf ta sahaja disebabkan huruf ha payah nak sebut. Tak boleh. Kita kena berlatih. Secara slow-mo dia wal fath. Maksudnya pada huruf ha last kali ni, apa yang kita kena tunjukkan? Kita lepaskan angin. Macam mana kita sebut sama juga wal fath. Boleh zahirkan huruf ha. Tulis di ruangan komen huruf ha, lepaskan suara. Tulis di ruangan komen macam ni tuan-tuan. Tuliskan di ruangan komen huruf ha
Tuan-tuan tulis dalam komen supaya kita tahu lepas suara. Lepas suara. Benda yang sangat penting tuan-tuan. Sebab ramai orang silap ni. Ramai orang silap. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Ramai orang akan buang tanda ni. Orang buang huruf tu. Sebab payah nak sebut tuan-tuan. Jangan. Okey, tulis dalam komen. Ha pedas sama dengan lepas suara. Jadi macam itu juga kalau kita nak berhenti pada huruf ha ni. Fath. Kita kena lepaskan. Maafkan saya. Lepas nafas. Lepas suara lain, lepas nafas. Maafkan saya. Dia bukan lepas suara, lepas nafas. Jadi kita lepaskan nafas. Kan kita lepas nafas, sebab tu orang panggil ha pedas. Sebab kita lepaskan nafas kita. Saya silap tadi. Bukan lepas suara, lepas nafas. Jadi kita kena lepaskan nafas tuan-tuan. Wal fath. Kita kena keluarkan nafas kita pada akhir sekali. Boleh? Itu ayat yang pertama. Tulis dalam komen ha pedas sama dengan ha pedas, lepaskan nafas. Dia boleh? Itu ayat yang pertama. Kita pergi pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua tuan-tuan, saya baca ayat yang kedua. Tuan-tuan boleh ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi saya baca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey tuan-tuan, pada ayat ini apa yang tuan-tuan kena jaga? Pertama, nun bersabdu dengung dua harakat. Wa ra'aitanna sayad ada qalqalah sini. Qalqalah sughra, qalqalah kecil. Yadkhulu. Nampak tak? Jaga. Ada qalqalah sughra, kena lantun dengan lantunan yang kecil. Ada huruf dal, ada qalqalah sughra. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila mana berhenti dengan tanwin baris dua atas, kita berhenti dengan ma'iwat. Nama hukumnya adalah ma'iwat. Waqaf dua harakat. Afwaja dua harakat. Jadi saya baca sekali lagi ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nampak tak? Mana tempat tuan-tuan kena jaga-jaga. Yadkhulu, yad. Nampak tak? Ada qalqalah. Jangan kita buang qalqalah itu. Okey tuan-tuan. Jadi tulis dalam komen. Pertama, nun bersabdu dengungkan dua harakat. Nun bersabdu dengungkan dua harakat. Saya ulang sekali lagi. Nun bersabdu dengungkan dua harakat. Yang kedua, huruf dal ada qalqalah, lantunan. Huruf dal ada lantunan kecil. Yadkhulu. Jaga. Huruf dal ada lantunan kecil. Seterusnya apa? Seterusnya afwaja. Waqaf pada tempat berbaris dua atas. Kita waqaf dengan ma'iwat. Waqaf dua harakat. Afwaja. Dua harakat kena waqaf pada afwaja. Ayat yang terakhir. Jom kita baca ayat terakhir. Saya baca. Alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekali lagi saya baca. Ayat yang ketiga. Tuan-tuan, ayat yang terakhir saya baca. Allah Subhanahu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi saya baca, tuan-tuan boleh ikut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Innahu kana tawwaba. Yang tuan-tuan kena jaga adalah di sini. Tuan-tuan kena jaga sangat-sangat di sini, tuan-tuan. Dia ada risiko sama macam ni kau. Iaitu kita seakan-akan nak tinggal ha, sini pun kita akan seakan-akan nak tinggal huruf ha simpul tu. Tuan-tuan, kalau ha pedas, pada ayat pertama kita berjumpa dengan huruf ha pedas. Lepas nafas. Pada ayat yang ketiga ni, tuan-tuan nampak tak? Bentuk dia macam telur kan? Bentuk dia macam telur, tuan-tuan. Bentuk dia macam telur. Dia huruf apa sebenarnya? Dia adalah huruf ha simpul. Dia sebenarnya adalah huruf ha simpul. Kita guna konsep yang sama, tuan-tuan. Iaitu kita matikan huruf ha ni. Sebelum kita bagi alif baris atas, apa bunyi dia, tuan-tuan? Bunyi dia Bunyi dia Bunyi dia tidak ada lepas nafas. Dia ada lepas nafas tapi tidak setara ha pedas. Tidak setara ha pedas. Tapi yang paling dominan pada huruf ha simpul ini apa? Dia ada lepas juga, lepas suara. Ni betul lepas suara, tak disilap. Ini betul lepas suara, tuan-tuan. Nampak tak? Kita lebihkan suara. Nafas keluar. Sebab kalau keluar suara mesti keluar nafas kan. Jadi nafas keluar tapi yang lebih kuat adalah suara. Nampak tak? Suara. Suara. Jadi tuan-tuan, ayat ketiga juga sama. Bila mana kita nak wakaf pada sini, kalau saya baca secara slow-mo, ia akan jadi macam ni, tuan-tuan. Wastaghfir. Macam tu. Secara slow-mo nampak pelik sikit lah. Wastaghfir. Maksudnya, fir. Kita lepaskan suara sikit. Wastaghfir. Kita lepaskan suara, tuan-tuan. Wastaghfir. Lepas ra tu, kita lepaskan suara. Macam gitu sikit dia. Sebab apa? Sebab kita nak zahirkan ada huruf ha. Kita tidak boleh baca dengan wastaghfirhu. Tak boleh kalau kita nak berhenti. Sebab bila mana kita berhenti, kita memang kena matikan huruf yang akhir. Matikan huruf akhir, konsepnya sama macam sini juga. Matikan huruf akhir, maka matikan huruf ha simpul. Bunyi dia apa? Bunyi dia apa? Bunyi dia apa? Sama juga pada ayat ini. Wastaghfir. Fir. Maksudnya kita kena zahirkan suara. Zahirkan lepas suara tu, tuan-tuan. Jadi pada ayat itu juga sama. Lepaskan suara pada huruf ha simpul. Tulis di ruangan komen huruf ha simpul lepas suara. Huruf ha simpul lepas suara. Huruf ha simpul lepas suara. Tuan-tuan. Lepas tu seterusnya innahu, nun bersabdu dengan 2 harakat. Hu jumpa mat kecil waw panjang 2 harakat. Dan terakhir, tuan-tuan nampak tanda apa sebenarnya ni, tuan-tuan? Ni ada baris atas, ustaz. Ada mim juga. Siapa yang pernah belajar dengan saya dia tahu. Ini sebenarnya bentuk tanwin, tuan-tuan. Tanwin berbaris 2 atas. Dia sebenarnya adalah tanwin berbaris 2 atas. Tapi kenapa ada mim? Ulama telah menunjukkan pada situ untuk membantu kita nak tunjuk sebenarnya situ ada hukum iklab sekiranya kita baca secara wasal. Tapi kalau kita wakaf tidak akan jadi apa-apa. Dia seakan-akan baris 2 atas saja. Jadi kalau wakaf dengan baris 2 atas macam mana? Dia sama macam ni lah. Wakaf baris 2 atas. Wakaf baris 2 atas. Hukum apa? Hukum ma'iwat. Hukum ma'iwat. Kalau hukum ma'iwat kena buat apa? Wakaf panjang 2 harakat. Wakaf panjang 2 harakat. Tawwaba. Panjang kena 2 harakat, tuan-tuan. Boleh faham Panjangkan 2 harakat. Wakaf dia kena panjang 2 harakat. Jadi itu sahaja untuk surah An-Nasr. Saya baca daripada awal. Tuan-tuan perhatikan dan tuan-tuan boleh ikut. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi itu, tuan-tuan, antara tempat-tempat teguran-teguran saya adalah benda-benda yang boleh tuan-tuan ambil cakna sebab benda yang saya tegur itu antaranya banyak kan kesalahan-kesalahan yang melibatkan pertukaran makna. Jadi jangan kita jadi orang yang membuat makna ayat asal tu berubah walaupun tidak sengaja. Maka kalau boleh kita belajar betul-betul supaya kita atasi masalah itu. Jadi kita boleh tengok surah-surah lazim ini.
apa yang perlu kita berbetulkan, insya-Allah kita sama-sama berbetulkan. Mana yang kita boleh upgrade diri kita, insya-Allah kita sama-sama upgradekan diri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada episod yang seterusnya, iaitu surah Al-Masad, tabat yada abilah abin wa tab. Kat sini tuan-tuan seronok. Surah Al-Masad seronok tuan-tuan. Seronok. Sebab kat sini kita praktikkan qalqalah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, adakah tuan-tuan bersedia untuk jumpa saya pada esok pula tuan-tuan? Kalau sedia, sedia mesej sedia insya-Allah. Sedia ke tak tu? Kalau sedia, mesej sedia insya-Allah. Tuan-tuan, macam biasa, jom saya bawa tuan-tuan mengembara sekali lagi insya-Allah. Tak lama tuan-tuan, tak lama. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, insya-Allah esok kita akan berjumpa lagi pada episod yang seterusnya, episod yang ke-19. Di mana episod yang ke-19 kita akan membincangkan surah Al-Masad. Jadi saya berharap sangat-sangat tuan-tuan, mana teguran-teguran saya tu tuan-tuan, kalau boleh depan Al-Quran, tuan-tuan bulatkan, tandakan dalam Al-Quran, supaya bila mana kita buka Al-Quran, kita nak baca surah ini, kita dapat tahu dah mana tempat-tempat kita perlu jaga-jaga dah. Dia macam tanda awas. Awas. Jadi bila mana kita nampak dah tanda tu, maka kita akan cuba berhati-hati. Jadi alhamdulillah lah, kalau kita berhati-hati, maka kita lebih ke arah tidak melanggar kawasan-kawasan yang berbahaya tu. Kalau kita tidak sedar kat situ ada bonggol, ada lubang ke apa ke, kita main redah je tuan-tuan, rosak lagi. Sama juga konsep dengan bacaan ayat Quran. Kalau kita dah ada tanda supaya kita berjaga-jaga kawasan itu, maka kita akan cuba berhati-hati. Maka insya-Allah kita tidak akan langgar kawasan-kawasan yang berbahaya ni. Kita tidak akan salah dengan bacaan-bacaan itu. Jadi tuan-tuan, saya berharap kita semua jaga-jaga dan dapat upgrade diri kita, upgrade bacaan kita insya-Allah. Bacaan kita ke arah bacaan lebih baik. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu sahaja untuk kelas kita pada pagi ini. Surah pada pagi ini kita membicarakan, kita menghuraikan, kita menelaah tajwidnya berkenaan surah An-Nas. InsyaAllah esok kita masuk pada surah Tabat Yada. Jadi insyaAllah tuan-tuan bersedia ke tak ni? Kak Sam bersedia untuk episod 19 esok insya-Allah. Alhamdulillah. Zanariah Yazid, alhamdulillah jumpa esok insya-Allah. Kak Abang Aman, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz bagi saya nasihat untuk saya istiqamah dalam agama. Saya bagi nasihat kepada semua dan nasihat untuk diri saya juga. Kita semua, termasuk diri saya sebagai seorang manusia ni pun, saya mengharapkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita semua istiqamah dalam agama, kita semua istiqamah dalam belajar Al-Quran insya-Allah. Nora Mazin insya-Allah saya sedia esok. Insya-Allah Siti Rahmi surah Al-Masad banyak qalqalah, sedia Ustaz esok. Tuan-tuan, surah Al-Masad tabat tiada adalah surah yang sangat seronok, sebab surah ni tuan-tuan boleh aplikasikan qalqalah-qalqalah. Sebab kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tempat yang tak ada qalqalah, kita nak balun qalqalah, nak buat lantun juga, sedangkan tempat tu tak ada qalqalah pun. Kalau rasa seronok sangat tuan-tuan, surah Al-Masad ni banyak qalqalah, balun. InsyaAllah tuan-tuan, bila esok pagi 9.30 pagi. Jadi saya rasa sampai di situ sahaja. Ramai bersedia, alhamdulillah. Moga kita semua berjumpa lagi pada esok pagi 9.30 pagi. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran, tadah tangan tuan-tuan. Baca bersama-sama dengan saya, jangan aminkan saja, baca bersama-sama dengan saya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah,
cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua dan keluarga kami daripada segala wabak bencana yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kekotoran, daripada segala kehitaman, daripada segala dosa, ya Allah. Letakkanlah dalam hati kami cahaya keimanan, cahaya kesabaran, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa guru-guru kami dan semua muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah kami dalam jalan menuju ke jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah kami dalam jalan untuk belajar Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, tariklah daripada hati kami perasaan keinginan dan nikmat untuk melakukan maksiat, ya Allah. Tariklah, ya Allah, dan letakkanlah dalam hati kami perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Letakkanlah, ya Allah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa pada esok pagi 9.30 pagi dengan episod yang baru, surah yang baru. Itu sahaja. So Abdullah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dalilah Muhammad. Alhamdulillah, jumpa esok. Wallahu alam.